Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid As-Saikhan, di mana Masjid As-Saikhan ini adalah merupakan tempat persediaan peperangan sebelum menuju ke peperangan Uhud. Perkara ini berlaku pada 14 Syaban tahun ketiga Hijrah. Selepas menunaikan solat Jumaat, Nabi kita Muhammad SAW telah berangkat ke Uhud dan menunaikan salat Asar, Maghrib dan Isyak dan bermalam dan menunaikan solat subuh di tapak terletaknya Masjid As-Saikhan ini. Semua penduduk Islam Madinah dipanggil ke sini termasuk wanita dan orang tua. Nabi merancang pertempuran, memeriksa pasukan dan memilih mereka untuk turut serta. Beberapa budak lelaki yang masih muda telah keluar dengan semangat untuk memperjuangkan Islam, tetapi Rasulullah SAW mengarahkan mereka kembali. Ada di antara mereka yang cuba bersaing untuk menyertai pertempuran. Antara budak lelaki itu ialah Rafi'i, ayahnya Quraisy, berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah, anak saya Rafi'i adalah pemanah yang sangat baik." Rafi'i juga berdiri di atas jari kakinya untuk menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada sebenarnya. Nabi mengizinkan dia pergi. Apabila Samrah bin Jundub mengetahui perkara ini, dia mengadu kepada bapa tirinya Murrah bin Sanan dan berkata, "Nabi telah mengizinkan Rafi'i dan tidak membenarkanku, sedangkan aku biasa mengalahkannya dalam pertandingan gusti. Maka aku lebih berhak mendapat pertolongan Nabi." Perkara ini telah dilaporkan kepada Nabi dan Nabi mahu Samrah membuktikan dakwaannya dengan bergelut dengan Rafi'i. Samrah menewaskan Rafi'i dalam pertarungan itu dan dia juga dibenarkan menyertai pasukan tentera. Beberapa lagi budak lelaki melakukan usaha yang sama untuk mendapat menyertai dan beberapa dari mereka berjaya. Pada esok pagi, iaitu pada hari Sabtu, Abdullah bin Ubay, ketua orang-orang munafik bersama 300 pengikutnya telah mengambil keputusan tidak menyertai peperangan dan balik ke Madinah. Ini kerana kononnya disebabkan pendapat mereka untuk berperang di dalam Madinah telah ditolak Nabi. Ini mengurangkan tentera Islam daripada sekitar 1,000 kepada hanya 700 untuk menghadapi tentera Quraisy seramai 3,000 orang. Perkara ini telah mencemaskan puak-puak lain dan mahu pulang ke Madinah, tetapi atas nasihat Nabi SAW dan rahmat Allah, mereka bersetuju menuju ke Uhud. Pada keesokan hari selepas solat subuh, Nabi bersama 700 sahabat berangkat ke Uhud. Dan inilah dia merupakan tapak di mana Nabi kita SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk menuju ke Uhud dan menentang kaum kafir Quraisy yang sebanyak 3,000 orang. Alhamdulillah, kejayaan memihak kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabal yang kita lihat di hadapan ini namanya Jabal Uhud ataupun Gunung Uhud, ataupun dipanggil juga dengan Bukit Uhud, yang jaraknya lebih kurang 5 km dari kota Madinah, dan ia tidak bersambung dengan bukit-bukit yang lain. Disebabkan itu, maka namanya adalah Uhud, iaitu yang bermaksud bersendiri. Terdapat hadis daripada Anas bin Malik di mana Nabi kita SAW bersabda, "Hazal jabalul yuhibbuna wa nuhibbuk." Daripada Anas bin Malik, Nabi kita SAW bersabda, "Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya." Dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu, ketika Nabi kita SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar
dan bersama Osman menaiki bukit Uhud ini. Lalu Nabi bersabda, "Isbut Uhud, fa innama alaika nabi was-siddiq was-syahidan." Maksudnya tetaplah, iaitu jangan bergerak Uhud. Sesungguhnya di atas kamu terdapat Nabi, As-Siddiq yakni Abu Bakar, dan dua orang yang syahid, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Jadi bukit Uhud ini ketika mana 4 orang termasuk Nabi berada di atasnya telah bergoyang. Maka Nabi perintahkan supaya bukit Uhud ini tetap jangan bergoyang, kerana beradanya di atas Uhudnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Osman. Dalam hadis yang lain daripada Tauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla ala janazah falahu qirat, fa in syahida dafnaha falahu qiratan. Al-qirat mislul Uhud." Maksudnya, sesiapa yang solat ke atas jenazah, maka baginya 1 qirat. Adapun jika dia menyaksikan pengembumian, maka baginya 2 qirat. 1 qirat itu seperti bukit Uhud pahalanya. Riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW juga bersabda, bukit Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di syurga. Hadis riwayat Bukhari. Itulah tadi kelebihan bukit Uhud ini. Kalau kita nak lihat bukit yang akan ada di syurga besok, inilah dia, iaitu bukit Uhud. Nabi kita SAW selalu datang ke sini untuk menziarahi makam Sayyidina Hamzah dan juga syuhada yang lain, dan begitu juga diikuti oleh para sahabat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita berada di Uhud, di mana di sini berlakunya satu peperangan antara kafir Quraisy dan juga tentera Islam. Ianya terletak di utara Madinah. Berlakunya perang Uhud ni pada tahun 3 Hijrah, iaitu perang kedua antara kaum muslimin dan pasukan kafir Makkah selepas peperangan Badar. Kemenangan awal bertukar kepada kekalahan bagi umat Islam selepas beberapa pejuang meninggalkan kedudukan mereka kerana keliru menyangka pertempuran telah berakhir. Sebab peperangan Uhud ini, yang pertama iaitu selepas kekalahan yang memalukan dalam perang Badar setahun sebelumnya, Quraisy Mekah membuat persiapan untuk mengumpulkan tentera yang hebat untuk memerangi umat Islam dan membalas dendam. Yang kedua adalah mereka ingin kononnya mengembalikan maruah yang telah tercalar kerana kekalahan dalam peperangan Badar yang lalu, dan beramai tentera kafir Quraisy yang telah tewas ataupun meninggal dunia. Persiapan perang, mereka mengumpulkan 3,000 tentera dengan 300 ekor unta, 2
200 ekor kuda dan 700 baju besi. Isteri dan anak perempuan ketua yang terbunuh di Badar mengiringi tentera untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri tontonan pembunuh yang dibunuh. Abu Sufyan adalah panglima tentera Makkah dan isterinya Hindun memimpin bahagian wanita. Bahagian kiri dan kanan masing-masing diperintah oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Khalid bin Al-Walid. Amr bin As merupakan komander pasukan berkuda dan tugasnya adalah untuk menyelaras serangan antara sayap pasukan berkuda. Nabi kita SAW meninggalkan Manidah menuju ke lembah Gunung Uhud dengan tentera Islam hanya seramai 700 orang dan menyusun pasukannya untuk berperang. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu ialah panglima sayap kanan dan Munzir bin Amr radhiyallahu anhu sayap kiri. Hamzah, bapa saudara Nabi, telah dijadikan pengawal awal. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dipilih sebagai pembawa panji-panji Islam dan Abu Dujanah radhiyallahu anhu menerima pedang Nabi yang dikenali sebagai Zulfikar. Strategi peperangan. Sebelum peperangan ada pertempuran. Nabi kita SAW telah menempatkan 50 pemanah di bawah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu di Jabal Rumah. Nabi memerintahkan mereka dengan tegas untuk tinggal di sana sehingga perintah selanjutnya walaupun apa terjadi. Dan inilah dia Jabal Rumah yang menempatkan 50 orang pemanah di bawah kawalan Abdullah bin Jubair. Peperangan. Sayyidina Hamzah yang merupakan singa Allah telah syahid dalam pertempuran. Dia dibunuh oleh lembing Wahsy bin Harb lantarannya berjaya itu memperoleh kebebasan daripada tuannya Jubair bin Mutim. Walaupun kehilangan Hamzah, umat Islam berjaya mengatasi orang kafir dan mula melarikan diri. Pada masa awal kemenangan inilah menyebabkan para pemanah yang telah meninggalkan tempat mereka menyangka bahawa pertempuran telah berakhir. 40 orang pengawal menuruni gunung ini dan membiarkan orang Islam terdedah kepada serangan balas oleh musuh. Khalid bin Al-Walid melihat kekosongan Jabal Rumah dan pasukan berkudanya cuba menyerang orang Islam dari belakang. Apabila umat Islam melihat diri mereka dikelilingi, mereka menjadi panik. Musuh bertempur menghampiri Nabi dan dipukul dengan batu. Salah satu gigi hadapan Nabi patah dan topi besinya rosak. Dua penyangkut dari topi besi Nabi menembusi muka baginda. Darah mengalir ke mukanya dan dia menyekatnya sambil berkata, bagaimana mungkin suatu kaum yang telah mengotori muka Nabi mereka dengan darah sedangkan dia menyuruh mereka kepada Tuhan mereka. Mus'ab bin Umair telah menjadi sasaran musuh kerana dia adalah pembawa panji-panji umat Islam dan dia terbunuh. Oleh kerana Mus'ab sangat menyerupai Nabi, pembunuhnya Abdullah bin Qam'ah menyangka dia telah membunuh Nabi dan dengan bersorak-sorak berteriak bahawa dia telah membunuh Muhammad. Khabar angin tentang kewafatan Nabi sampai kepada umat Islam dan meruntuhkan semangat mereka. Suasana menjadi tenang apabila Ka'ab bin Malik melihat sekilas Nabi sedang berjalan untuk bergabung dengan umat Islam yang terkepung. Ka'ab mengenali mata Nabi walaupun muka Nabi ditutup dengan topi keleda. Dia berteriak dengan keras, wahai orang Islam, bergembiralah, ini Nabi. Kata-kata Ka'ab mengembirakan umat Islam yang tersisa dan mereka datang mengelilingi ke sisi Nabi. Dalam masa yang singkat 30 orang sahabat berkumpul.
30 orang sahabat berkumpul mengelilingi Nabi untuk mempertahankan baginda. Dalam keadaan cedera parah begitu, Nabi kita SAW telah membawa para sahabat menyusuri lembah Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri. Maka dengan itu terselamatlah tentera Islam daripada digayang oleh tentera kafir Quraisy. Seterusnya, Nabi kita SAW telah memimpin tenteranya melalui lereng gunung Uhud ini, dan maka selamatlah tentera Islam daripada mengalami kekalahan. Inilah Gunung Uhud dan juga Jabal Rumah, dan dikatakan antara dua ini, iaitu antara Jabal Rumah dan Gunung Uhud inilah, di tengah-tengah tu merupakan tempat berlakunya peperangan Uhud yang begitu sengit. Sekian. Ini adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah bersama tentera Islam untuk berundur daripada peperangan menuju ke lereng Gunung Uhud, sambil dibawa ataupun sambil didukung oleh Talhah. Nabi dalam keadaan luka parah menuju ke sini dengan keadaan gigi yang patah, mukanya, pipinya yang berdarah. Kita boleh bayangkan bagaimana Nabi pada masa itu demi untuk Islam, Nabi sanggup melakukan kesemuanya. Inilah dia jalan menuju ke satu gua yang mana Nabi berehat sambil menyandarkan diri dalam keadaan kepenatan dan kelelahan, menahan kesakitan yang dialami oleh baginda. Ini adalah Gua Al-Khawzah ataupun Kahful Khawzah. Apabila melihat tentera Islam turun dari Bukit Pemanah, Khalid bin Al-Walid, ketua tentera berkuda Quraisy, bertindak membalas, mengelilingi bukit dan melakukan serang hendak dari arah belakang. Dalam keadaan tersebut, tentera Islam terkepung dan menjadi lemah. Kemudian tersebar khabar angin mengatakan Nabi telah terbunuh. Keadaan ini menyebabkan tentera Islam menjadi kucak-kacir. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW selamat dengan dilindungi oleh beberapa orang sahabat. Dalam keadaan yang sangat getir itu, Ubay bin Khalaf menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk membunuh baginda. Namun Nabi Muhammad sendiri mengambil sebatang tombak dan terus merejam leher Ubay bin Khalaf, lalu membunuhnya. Beliau adalah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad sepanjang hayatnya. Beberapa orang sahabat telah terbunuh ketika bertindak melindungi Nabi Muhammad SAW dengan membuat perisai. Namun baginda mengalami luka pada muka, bibir, kedua-dua lutut, pipi dan patah giginya ketika terjatuh ke dalam perigi yang merupakan perangkap yang digali oleh Abu Amr Ar-Rahab. Dikatakan Sayyidina Ali yang mengangkat baginda ke atas. Selepas pertempuran tamat, kebanyakan tentera Muslim berjaya berundur ke Uhud, di mana mereka berkumpul semula. Nabi dalam keadaan luka parah berehat dan menyandarkan badan baginda ke gua ini sebelum meneruskan perjalanannya ke dalam gua di Uhud. Dikatakan batu tempat sandaran Nabi menjadi lembut dan menselesakan Nabi. Menurut riwayat, Nabi telah dibawa oleh Abu Talhah ke sini. Dan inilah tempatnya yang dikatakan Nabi kita SAW yang mengalami luka parah menyandarkan diri untuk berehat daripada kelelahan dan kesakitan.
sebelum meneruskan perjalanan ke Masjid Al-Fash untuk menunaikan solat fardu zuhur. Sekian. Ini adalah Masjid Al-Fash, iaitu sebuah masjid kecil di bawah Gunung Uhud. Diriwayatkan bahawa Nabi kita SAW telah menunaikan salat zuhur secara duduk selepas peperangan Uhud kerana kecederaan yang dialami semasa peperangan, dan umat Islam solat duduk di belakang Nabi. Masjid ini mungkin dibuat binaannya oleh Umar bin Abdul Aziz semasa menjadi Gubernur Madinah. Strukturnya adalah merupakan binaan Osmaniyah, tetapi binaannya sudah musnah dan hanya tinggal sedikit sisa-sisa tembok sebelah timur, barat dan selatan, serta mihrab yang masih kelihatan. Bangunan itu kini dikelilingi dengan pagar untuk menjaga keselamatannya. Masjid ini terletak lebih kurang 4.5 km dari Masjid An-Nabi Asy-Syarif. Dengan salat zuhur secara duduk yang dilakukan oleh Nabi di sini, maka diambil hukum dalam Islam bolehnya seseorang itu menunaikan salat sambil duduk dalam keadaan kesakitan ataupun dalam keadaan kesulitan. Ini adalah gua Gunung Uhud, Ghar Jabal Uhud, iaitu sebuah gua yang terbentuk secara semula jadi di sini. Gunung Uhud menghadap Masjidil Nabawi. Dikatakan bahawa gua ini boleh memuat antara 4 hingga 5 orang di dalamnya. Di sinilah Nabi kita SAW berlindung selepas tercedera semasa perang Uhud. Dia dibawa ke sini di belakang Talhah radhiyallahu anhu. Ada pendapat menyatakan bahawa bau wangi masih segar jika kita menghampiri gua tersebut. Dikatakan bau itu datangnya dari darah Nabi yang terkena ke batu di sana. Pasukan tentera musyrikin yang diketuai oleh Abu Sufyan mengejar sehingga ke sini. Apabila mereka gagal membunuh Nabi dan para sahabat yang terkenal, mereka berpatah balik dan membalas kemarahan mereka dengan mengerat dan memotong tentera Islam. Iaitu memotong tentera Islam yang mati syahid, termasuklah bapa saudara Nabi Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang dibelah dadanya dan dimakan hatinya oleh Hindun. Tetapi kini gua ini tidak boleh lagi dimasuki kerana telah disimen, ditutup oleh pemerintah Saudi untuk menjaga keselamatan. Dikatakan bahawa batu untuk naik ke atas itu begitu licin dan perlu berhati-hati. Inilah dia tempat bersejarah yang telah mengukirkan pahit manis perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam, menentang musyrikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan ni adalah merupakan makam syuhada Uhud. Kalau kita lihat di depan ini terdapatnya tembok yang mengelilingi makam yang terdapat di tengahnya, di mana di tengah tersebut terdapat 3 kubur, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Al-Jas dan Mus'ab bin Umair, yang semuanya syahid dalam perang Uhud. Selebihnya syuhada Uhud dikebumikan di belakang tembok ini, iaitu di lereng-lereng bukit di kawasan ini, iaitu mereka dimakamkan di tempat mereka syahid. Makam yang pertama iaitu makam Hamzah bin Abdul Muttalib adalah salah seorang pahlawan Islam yang paling hebat. Dalam perang Badar dia telah membunuh ramai bangsawan Quraisy. Salah seorang bangsawan Quraisy yang mempunyai hamba bernama Wahsy dari Habsyah yang mahir menggunakan lembing. Hindun, isteri Abu Sufyan, menjanjikan kebebasan Wahsy, dan tuannya Jubair bin Mut'im juga menjanjikan sama kerana Hamzah telah membunuh bapa saudaranya di Badar. Wahsy berkeliaran di antara para pejuang sehingga dia melihat Hamzah. Dia berkata, "Saya memegang tombak dan mengimbanginya dengan baik. Kemudian saya mengarahkannya. Ia masuk ke dalam perut dan keluar sebelah belakang. Saya menunggu sehingga dia mati. Kemudian saya mengambil lembing dan pergi menunggu di kemah. Saya membunuhnya hanya untuk dibebaskan." Wahsy kemudian menjadi seorang Muslim dan membunuh Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai Nabi selepas kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Apabila tentera Islam berundur, wanita Quraisy Hindun dan beberapa tentera Quraisy mencacatkan mayat syuhada Uhud, termasuklah Sayyidina Hamzah. Beliau telah dipotong hidung dan telinganya, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dan Hindun mengunyahnya tetapi tidak dapat menelannya. Rasulullah sangat berduka cita ketika dia melihat jenazah bapa saudaranya yang dikasihi. Apabila berlaku Fathul Makkah, Nabi memberi pengampunan kepada semua penduduknya kecuali 10 orang, termasuk Hindun. Tetapi Hindun kemudiannya menerima Islam. Mayat yang kedua yang terdapat di tempat syuhada ini adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam ketika orang-orang Islam menghadapi kekalahan dan bertebaran dalam kekeliruan. Dia masih memegang bendera dan berdiri di tempatnya seperti batu. Seorang musuh datang dan memotong tangannya dengan pedang supaya bendera itu jatuh. Dia segera mengambil bendera di tangan yang lain. Musuh kemudian memotong tangan yang lain juga. Dia memegang bendera dengan dadanya dengan bantuan lengannya yang berdarah. Musuh akhirnya menusuk tubuhnya dengan anak panah. Dia jatuh mati dan bersamanya jatuhnya bendera yang tidak dibenarkan jatuh semasa dia hidup. Seorang Muslim lain berlari dan mengambil alih bendera. Pada masa pengumiannya, dia hanya mempunyai satu helaian kain untuk menutupi badannya. Helaian ini terlalu pendek untuk saiznya. Apabila ditarik untuk menutupi kepala, kaki akan terdedah. Dan apabila ditarik untuk menutupi kepala akan menjadi tidak bertudung. Rasulullah bersabda, "Tutuplah kepalanya dengan kain dan kakinya dengan daun rumput azkar." Mayat yang ketiga ataupun kubur yang ketiga iaitu Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahsy dikenal dengan mujadda'un fillah, iaitu yang terpotong hujung tubuhnya kerana Allah. Sekitar 65 orang Ansar dan 4 orang Muhajirin syahid, manakala terdapat 22 orang yang maut di kalangan orang musyrik. Nabi memerintahkan para syuhada untuk dikebumikan dalam masih keadaan berlumuran darah. 2 atau 3 orang mati syahid dikebumikan dalam satu kubur.
Dalam beberapa kes, baginda mengarahkan para sahabatnya untuk mengkafankan para syuhada secara berpasangan. Syuhada yang lebih mendalami Al-Quran diturunkan di dalam kubur terlebih dahulu. Nabi berkata, aku akan menjadi saksi pada mereka pada hari kiamat. هاي أمانة فرصة خلاص السلام Itulah makam 3 orang sahabat Nabi, Hamzah binti Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Semoga Allah mencucur rahmat ke atas ruhnya, ruh mereka semua, ruh para sahabat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Mustarah juga dikenali sebagai Masjid Bani Harithah. Ini merupakan bangunan baru, Masjid Al-Mustarah. Tetapi inilah dia tempatnya yang selalu Nabi istirahat semasa baginda pulang daripada peperangan Uhud dalam keadaan luka parah. Dan begitu juga ketika Nabi kita Muhammad SAW pulang daripada Uhud untuk menziarahi makam syuhada Sayyidina Hamzah dan para sahabat yang lain. Dan ianya merupakan tempat yang istimewa bagi Nabi, dan juga begitulah juga sepatutnya menjadi tempat yang istimewa kepada kita untuk diziarahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.